Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah bi syafa'atin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa sadiqin wa ila syahiril malaikati muqarrabin al ghaib wali walidaya ibu bapa kita, suami isteri, keluarga kita, anak-anak cucu kita, nenek moyang keturunan kita, semua muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun telah pergi, ahlil kubur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Segala puji bagi Allah, ya Allah yang layak memuji dirinya sendiri, yang telah menurunkan kepada kita yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa-rasa yang datang daripada Allah, bukan daripada yang lain, di mana tidak ada kebengkokan. Semuanya mengajakkan kepada mengesakan Allah. Tak ada yang bengkok. Semua yang datang pada kita ni 24 jam yang diturunkan oleh Allah semenjak kita ni diberi hidup adalah untuk tak lain, Allah turunkan untuk menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada lagi di dalam itu kebengkokan ataupun makna was-was, merasa lagi ada rasa macam, misal katalah kebengkokan, iaitu bukan daripada Allah. Maknanya daripada makhluk, bukan. Itu sesuatu yang rosak. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk menyatakan dirinya, ceritanya, kisah-kisahnya. Taklah ditajuk, ya. Setiap kali mukadimah awal kita punya talk ni, kita akan mulai untuk kita sama-sama mengingat atau kita berterusan. Kalau siapa yang dah berterusan, dah sentiasa membuang keakuan diri, maknanya dah merasakan setiap detik penapasan turun dan naik kita dah sentiasa merasakan yang wujud hanya Allah, nyata, jelas. Kita dah betul-betul diberi kefahaman di sisi Allah Subhanahu taala. Kita dah kenal diri kita benar-benar, kita ni tidak ada, dan Allah yang nyata, yang jelas, yang wujud. Alhamdulillah. Fahamna Sulaimana kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita dapat meneruskan lagi, bukanlah susunan daripada susunan kita. Setiap perjalanan hidup kita ini adalah Allah lah yang memperjalankan. Kita tak memiliki
perjalanan hidup. Dan kita bukan minta kepada Allah aturkan keadaan kita ini di dalam kehidupan kita. Sebenarnya Allah lah yang sendiri yang mengatur kita. Ini harus kita yakini. Seperti mana Nabi Isa alaihissalam, pernah diceritakan dahulu, Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh seorang perempuan yang tua yang Allah sebenarnya mentajalikan. Perempuan tua itu adalah iblis. Jadi Allah nak mentajalikan iblis tu mentajalikan, iaitu berbentuk manusia perempuan tua. Sebenarnya iblis tu bukan wajahnya begitu. Tapi Allah nak mentajalikan jumpa dengan Nabi Isa untuk nak berikan tadi cerita tadi pada kita bahawasanya perbezaan antara kita ni menyebut nama Allah ataupun kita bersyahadat dengan kalam ataupun bersyahadat dengan meyakini ataupun mengimani. Perbezaan mengucapkan tadi dengan perkataan la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah dengan mengimani. Perbezaan dia tu tadi. Jadi Allah Ta'ala jadikan cerita untuk kita lebih menyata, jelas. Jadi dia gambarkan cerita tu tadi, Allah melihatkan iblis tu berbentuk manusia tua datang berjumpa dengan Nabi Isa. Lalu dia berkata kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa, engkau ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi Nabi Isa ini dia tahu, kerana dia tak mau mengikuti kalam yang disuruh oleh iblis tadi untuk mengatakan la ilaha illallah. Kerana kalau Nabi Isa mengikuti, maka Nabi Isa itu tidak beriman. Jadi Nabi Isa ni dah berkeyakinan, yang mana keyakinan ni dipanggil mengimani. Mengimani. Kalau tidak kita tak berapa percaya mengimani ni. Baru kita tahu kita ni supaya tak mengimani lagi. Kalau kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah lah. Tapi ni nak bagi tahu. Untuk diri kita ni, pengetahuan kita bertambah yakin. Ni Nabi Isa ni didatangi oleh iblis untuk disesatkan Nabi Isa. Nabi Isa ni tahu ini adalah iblis. Jadi dia kata kepada iblis, aku boleh yang ucapkan la ilaha illallah seperti mana yang kau suruh oleh iblis. Tetapi sebelum aku mengucapkan, aku dah memang mengimani la ilaha illallah. Engkau tak ada, aku tak ada, semua tak ada. Ya. Jadi aku berucap ni tadi bukan sebab apa yang kau suruh aku ucap, tapi aku dah mengimani. Kalaupun aku sebut, sebenarnya aku dah mengimani pun. Jadi aku tak perlu sebut pun apa yang kau suruh sebut tu. Tapi kalau aku sebut pun bukan bermakna aku ikut sebutan kau. Sebab aku dah mengimani apa yang kau suruh sebut. Dalam cerita ini iblis dia rasa macam dia suruh, dia gunakan kaedah ni untuk menipu Nabi Isa. Kalau Nabi Isa ikut, Nabi Isa dah beriman kepada perkataan iblis. Tapi ternyata iblis ingatkan, dia senyum. Dia rasa dia dapat membawa Nabi Isa ke arah keakuan diri. Tetapi ternyata Nabi Isa masih tetap dalam keadaan tidak ada keakuan diri. Dia mengatakan, aku dah mengimani dah. Aku dah tak ada dah. Kau nak suruh aku cakap apa, aku dah memang tak ada. Sedangkan kalimah tu mengajakkan supaya meniadakan. Jadi kalau aku ucap pun aku dah memang pemakam, aku tak mengimani dengan maksud ayat tu tadi. Sedangkan kau suruh, maka larilah iblis tu malu.
Tak dapat dia nak cuba untuk merosakkan akidah Nabi Isa. Itulah para nabi, para rasul, para wali Allah yang ada makna dikurniakan Allah ini, maka dia sentiasa dipelihara oleh Allah seperti mana firman Allah, la ilaha illallahu hizni. Allah dah berjanji bagi mereka ini, para rasul, para nabi, wali Allah dan orang arif billah, mereka ni dah mengenal Allah dari Allah. Maka dia mengucapkan syahadah la ilaha illallah tu di hadapan Allah, bukan mengucapkan saja dengan bibir yang fasih, tetapi mengimani. Setiap nafas dia naik turun, dia rasakan Allah yang naikkan, Allah turunkan, Allah berhentikan. Setiap dia rasakan dia ke mana-mana, dia rasakan Allah yang membawa aku. Aku ke sini, Allah yang izinkan. Hinggakan makan, minum, aku tak boleh makan. Yang memberikan aku makan ni Allah. Allah yang menetapkan menu aku makan hari apa. Hari ni pagi ni nasi lemak, tengah hari ni bihun. Semua engkau yang dia tak nampak yang lain dah dalam kehidupan. Inilah dinamakan mengimani la ilaha illallah. Ataupun bersyahadah asyhadu al la ilaha. Tapi kebanyakan kita tidak faham apa maksud iman. Mengimani, iman dia tak. Sebab dia tak kenal diri, tak kenal Allah, maka dia menyebut berpuluh-puluh tahun. Bila diceritakan awal tentang ini, dibukakan, baru mereka faham rupanya. Itu pun masih lagi dah berpuluh tahun nak ada rasa keakuan diri. Degil. Tapi bila kita cakap dulu, sebelum kau bernama Aziz, bernama Latif, bernama Ahmad, Auzaim, bernama dengan Arif, bernama Sadiah. Sebelum kau ada nama, ada tak kau tu nama? Ada tak? Al-ata 'alal insani wa khinu minad dari lam yakun syai'an mashkura. Cuba tengok balik wa fi anfusikum afala. Sebelum engkau ada nama, engkau alam roh, belum ada nama. Bila engkau masuk dalam rahim ibu, terzahir 9 bulan 9 hari, ataupun selanjutnya terlahir, maka dipikirkan nama itu datang juga daripada Allah. Jadi engkau asalnya engkau tidak punya nama. Kenallah engkau diri engkau. Engkau tak mempunyai nama. Lalu engkau ada di alam roh. Dan roh engkau itu berasal dari Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lain daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Tak ada lain zat yang ada. Jadi mengapa sekarang ni berpuluh ribu tahun dulu engkau ini belum ada nama. Belum lagi disebut-sebut kata Allah. Allah ingatkan. Kau belum lagi ada. Nama kau pun tak ada. Roh kau pun tak ada lagi. Yang ada hanya aku. Bila aku bagi engkau ada, engkau tak faham. Jadi berpuluh tahun kau rasakan engkau tu ada. Jadi susah kau nak buang rasa kau ni tak ada. Nanti dah mati baru menyesal. Ya, masa sekarang ni lah. Kita ni sebenarnya tidak pernah ada. Jadi kita dah biasa rasa ada. Cepatlah nafikan dengan la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah ni dakhal jannah, masuk ke dalam syurga. Siapa menyebutnya dengan betul-betul. Bukan sebut dengan lafaz. Allah Ta'ala kata sebut dengan mengimani. Apa mengimani? Engkau tu la hayyun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la hul mawjud illallah. Bila engkau dah betul-betul mengatakan betul tu ketujuh-tujuh tu sifat tu tadi, tak ada pada engkau, yang ada hanya dia, la kau tak ada, barulah mengimani engkau dalam kehidupan. Beradalah engkau dalam jannah. Ataupun dalam lebih daripada jannah, iaitu pemilik jannah tu. Sebab di situlah dinamakan syurga yang sebenar-benar. Bila kita dah tak ada, barulah kita berada dalam benteng dan Allah jamin keamanan.
keamanan tu adalah lebih nikmat daripada syurga. Sebab dah menemui jalan kembali. Jalan kembalinya adalah meniadakan diri sebenarnya yang ada wujud hanya Allah. Makan minumlah engkau ya Ali dengan Allah. Mandi, bersih, semua Allah yang membersihkan kita. Allah mandikan kita. Kita tak faham, kita ingat selama ni hari murtad kita ni. Murtad, tahu murtad? Ya, menyangka ada keakuan diri tu murtad lah. Kafir lah, kufur lah. Dulunya kau tak pernah ada, tiba ada kau ngaku kau ada. Murtad. Keluar daripada landasan Allah Ta'ala yang kau minta jalan yang benar, yang lurus tu. Oh, tapi iblis bisik dengan kau, hawa nafsu bisik. Engkau ada, engkau yang menyembah Allah lah. Ajis, kau menyembah Allah. Oh, hawa nafsu iblis gitu. Oh, kalau ada ayo keakuan diri, memang aku yang buat solat tengah malam, aku yang baca Quran, aku yang beramal. Dia tak bagi kita menyembah kepada Allah dengan sebenar-benar. Dia tak bagi kita hawa nafsu gini, tak bagi kita benar-benar bersyahadah, mengimani betul-betul. Ini yang berlaku. Kita jumpa dengan orang, kita bersyahadah depan orang, kita tak bersyahadah di hadapan Allah. Ya? Dan kebanyakan guru-guru yang kita jumpa, dia tidak memberesi lagi pengenalan kita tentang Allah, la ilaha illallah tu. Kebanyakan dia memberikan kepada kita sesuatu yang akan membawa kita lebih parah lagi. Lebih murtad, lebih munafik lagi. Tipu diri kita. Kita masih lagi nyangka kita yang melakukan solat. Kita menyangka lagi masih lagi kita ada kudrat. Kita menyangka lagi kita berkendak ni semua. Kita seolah-olah aku boleh atur engkau ya Allah. Engkau ikut arahan aku ya Allah. Aku ke sini ni sebab aku ya Allah. Aku angkat ni sebab aku ada kudrat. Itulah seolah-olah kita dah berlaku dalam kehidupan kita. Bila kita murtad, bila kita lakukan munafik penipuan tu, kita teruskan. Ya. Sebabnya gitulah kaedah dia, mudah aja. Selagi ada keakuan diri, selagi kita tak betul-betul nafikan, selagi itu syahadat kita ni membohong, kazib. Kita dah di hadapan Allah, kita tak jadi benar. Kita tak duduk jalan yang lurus. Masih ada keakuan diri. Maka itulah sekarang ni kita mempelajarinya supaya nyata dan jelas kita ni dah berada dalam benteng, dalam aman, dalam rahmat Allah, dalam lebih daripada syurga lagi. Kita dah menikmatinya. Sebab inilah yang Allah Subhanahu Taala menciptakan kita supaya kita kenal Allah. Syurga tu bukannya Allah, tetapi syurga tu Allah jadikan untuk kita faham pemiliknya. Jadi kalau kita masih lagi berangan-angan hendakkan syurga, sedangkan kita tak nak pada Allah, itu satu kemunafikan yang kita biarkan. Kita melakukan sekarang musim haji kan. Dah mula orang pergi berangkat haji. Haji pun kita tak dijelaskan. Kebanyakan kita pergi haji, pergi cari sendirilah untuk faham apa itu erti haji. Haji ni dah sempurna. Kita punya mengimani bahawa kita dah memang tak nak lagi mengaku ada keakuan diri. Itu kesempurnaan. Itu nama dia mabrur. Kita melontar dah hawa nafsu kita tak mau dah memiliki lagi akuan diri, dah tak mau lontar. Kita tawaf tu 7 sifat-sifat tu tadi, hayun alimun semua Allah, tak ada kita dah nak sempurnakan haji tu. Itu sopa marwah kita dah tahu, nafas kita turun dan naik tu, sopa wal marwah tu dalam diri kita sentiasa dia mengesakan diri dia, tak ada kita dah. Tak ada langsung dah. Itu kesempurnaan. Tapi siapa yang nak dapat jelaskan? Berpuluh ribu orang melakukan haji. Adakah kita dapat soal dia begitu? Nanti dia kata si haji ni ilmunya sesat. Sebenarnya hawa nafsu kau yang mengatakan tadi
ataupun iblis akan membisikkan kepada kamu, jangan biarkan. Ya. Jangan biarkan engkau mengatakan Allah tu esa. Sebab engkau pun ada lah jis. Itulah bisikan hawa nafsu, keakuan diri, dan juga datanglah iblis. Betul. Engkau yang sembah Allah, engkau yang buat haji, engkau. Itu tadi. Kita berada di dalam keadaan azab yang sangat sadidul iqab. Sangat pedih azab tu. Tapi kita tak rasa, kita rasa tenang. Kita lakukan ibadah, kita rasa. Itu Allah Ta'ala kata, tahu hal nu'abbikuhum bil ahtarina a'malah. Hal yang aku nak bagi tahu kepada engkau Muhammad, seseorang yang melakukan amalan yang dia rasa paling buruk, maknanya memang paling buruk. Tapi dia rasa baik. Itulah mereka yang ketika di dunia, dia rasa macam dia beribadah. Dia beribadah kepada Allah. Allah Ta'ala kata. Padahal yang menyuruh melakukan ibadah itu, kudrat yang dipakai tadi, semuanya disusun oleh Allah. Tidak ada di langit dan di bumi seisi-isinya tanpa Allah Ta'ala yang menguruskan. Semuanya Allah menguruskan. Si Haji ni biar betul, iblis tu Allah uruskan. Iya. Iblis minta pada Allah manjang umur dia supaya dapat disesatkan. Allah bagi tak? Kalau Allah tak bagi, ada iblis tak? Tapi itu cerita Allah nak ceritakan, kita tak faham. Pasal kita tak kenal diri, kita tak kenal Allah, kita tak nampaklah kekuasaan Allah. Kita masih nampak lagi makhluk tu ada kuasa. Kita ada kuasa. Aku yang sembah engkau ya Allah. Kita tak faham. Aku yang sembah engkau ya Allah. Iya. Tapi jangan mengaku. Engkau sembah Allah sebab siapa yang bagi rasa untuk sembah kepada dia. Itu tadi. Jadi ini yang kaedah ni yang susah nak diterima. Sebab dah berpuluh tahun kita ni dah buat pengakuan kita ni ada kuasa, Allah pun ada kuasa. Itu yang sebenarnya. Tapi kita sembunyikan. Maka tu Allah buatkan tadi cerita iblis tu, dia gambarkan perempuan tua datang berjumpa dengan Nabi Isa. Supaya kita tahu kalimah yang kita sebut tu tadi, adakah kalimah saja kita sebut ataupun kita ni mengimani. Baru kita tahu iman tu macam mana. Iman tu dah mengimani tu maknanya dia dah bawa apa yang dah disebut tu, dia dah bawa. Kalau la ilaha illallah dia dah bawa dalam kehidupan, dia tak ada dah. Tu nama mengiman. Tapi kalau kau sebut berpuluh tahun la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, tapi kau tak mengimani, itulah dia manusia sekarang ni. Yang buta, tak nampak. Dia nampak, nyaksikan tadi, dia rasa dia, bukannya Allah. Dia tak mengimani, dia sekadar berkata berpuluh-puluh tahun. Ini yang jadi masalah sekarang ni. Kemudian dibiarkan. Tu. Pengajian ni patutnya dimasukkan dalam mana-mana mata pelajaran. Tapi semenjak merdeka ni kita dah nampak lain hala tuju dia tadi. Dia dah bawa makin jauh hingga kan ini yang aslinya. Kita ni supaya sentiasa sama-sama, Rasulullah kata dalam Quran, iaitu Allah suruh aku sama-sama dengan kalian semua mengesakan Allah. Menombor satukan Allah, tahu tak? Ilahun wahid. Pun kita tak faham, kita cakap je. Lagi kalau tak mengaji lah. Kalau mengaji ni takut langgar juga, tapi takut, ya Allah aku dah tak menombor satukan kau. Aku angkat handphone ni, aku rasa aku tak merasakan ini adalah gelombang yang kau suruh sampaikan ada berita daripada aku. Tak nampak ada berita yang nak disampaikan. Aku nampak masih lagi kosong, macam tak ada apa. Bila kita mengaji ni, tak apa, salah tu tadi dimaafkan kerana kesadar datang kesadar. Tapi kalau tak mengaji, rasa diri hebat, rasa sombong, tak sedar.
Rasa telah murtad, rasa telah kita tak rasa, kita rasa betul je. Kita dah mensekutukan Allah, bahaya. Tak ada rasa bahaya pun. Tak bergetar hati tu, takut kepada Allah. Lepas tu dok salah orang ni, fitnah orang ni, buat cerita ni. Cerita ni nak ceritakan cerita apa? Sebenarnya kita nak cerita kita ni bagus. Orang ambil perhatian kat kita. Supaya kita ni yang betul. Kita buatlah cerita-cerita yang tu. Sebab kita tak tahu ada tuju sebenar. Jadi itu sebablah kita kena mencari pembimbing rohani. Kalau sahabat tu sudah ada Rasulullah SAW. Tapi di zaman kita Rasulullah kata ada. Tidaklah kita kalau tidak ketemui, maka mati kita jahiliyah lah. Na'udzubillah. Munafik, murtad, boleh gitu. Tapi terserah masing-masing. Sebab apa saya dah lepas cakap. Jangan dakwalah saya nanti di padang mahsyar. Sebab saya dah berada di dalam keadaan yang sangat tenang. Saya dah berada di keadaan yang sangat aman. Sebab bila seseorang itu telah mengenal Allah dari Allah, maka dia tidak ada kerisauan dah. Sebab ni janji Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, bila aku dah memberikan ketenangan, keamanan, tiada siapa pun yang boleh merubahnya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka ni tetap dalam keadaan mengesahkan Allah tanpa ada keakuan diri dan tidak akan berganjak. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar, yang tak ada kenikmatan syurga pun dapat menandingi orang yang bila dia dah ditenggelamkan oleh Allah, dileburkan oleh Allah dan duduk dalam keadaan asal. Duduk dalam keadaan asalnya adalah dia sentiasa menghilang, tak ada keakuan diri, yang dinampak dirinya dan semua sekalian alam dia nampak adalah susunan-susunan. Dia nampak cerita-cerita. Dia nampak Allah Ta'ala dalam kesibukan menguruskan sekalian alam ini, dia nampak. Dia nampak semua. Sebab dia bukan melihat dengan penglihatannya, tetapi dia melihat dengan penglihatan Allah. Maka Allah itu maha lemah lembut, halus, dan dia maha teliti atas sesuatu yang halus-halus. Sebab Allah yang menguruskan di setiap sekian alam ini. Jadi jelas orang ini yang dinamakan orang yang benar-benar disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innallazina amanu. Innallazina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Telah beriman. Bukan dimaksudkan ayat tu maknanya untuk kita percaya kita ni orang beriman. Tak. Disuruh kita ni sebenarnya beriman. Maknanya kita ni telah beriman. Tapi kalau kita belum beriman, maka kita tak dipanggil lagi. Cuma Allah nak panggil orang yang telah beriman. Innallazina amanu. Tapi kalau orang yang disebutkan ini tadi, dia masih lagi rasa macam seolah-olah akuan dirinya ada, maka dia taklah dipanggil oleh Allah sebenarnya dalam ayat ini. Tapi kalau orang dah dia kenal diri, kenal Allah, dia beriman, mengimani bahawa tak ada semua, dia pun tak ada. Yang ada adalah semuanya adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah, semuanya kekuasaan kehendak Allah, semuanya pentadbiran Allah, maka barulah dia dilayak, dia menyaut ataupun dialah yang dipanggil oleh Allah, innallazina amanu, orang yang telah beriman. Bukan belum beriman, maknanya telah beriman. Ayat tu memanggil orang yang telah beriman ataupun orang yang telah beriman kepada Allah, iaitu tanpa merasa ada keakuan diri. Senang faham di situ. Tapi kalau kita ada lagi keakuan diri, kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita masih lagi jahil tentang Allah, kita jangan perasan ayat tu bukan Allah panggil kita. Wa na'udzubillah. Jadi itu yang kita harus faham. Seperti mana kita di zaman sahabat Nabi, mana sahabat Nabi disuruh
mengucapkan 2 kalimah syahadah. Jadi bukanlah sahabat itu kita ingat, oh sahabat tu ikut je Nabi syahadah apa ni. Tak. Nabi menjelaskan, iaitu dengan nyatanya. Tak ada. Nabi tu tidak Nabi tak ada kehendak Nabi, tak ada kuasa Nabi, tak ada apa ni kalam Nabi, tak ada apa ni kudrat Nabi. Nabi dah bawa watak tu. Dan sahabat tu faham, sahabat tu mengimani. Jadi dia bersyahadat tu, sebelum bersyahadat sahabat ini telah mengimani. Siapa-siapa pun di zaman Rasulullah mengimani dulu baru bersyahadah. Kita ni syahadah dulu, sebut dulu tapi tak mengimani. Faham tak mengimani tadi? Cerita Nabi Isa tu dengan iblis tu cukup kita takkan tak faham. Kita ni peringkat apa? Peringkat mengimani ke ataupun peringkat mengikuti apa yang Nabi suruh kita ikut? Bukan. Cerita salah tu. Ya, kita ikut Nabi syahadat, aku bersyahadat macam mana Nabi syahadat. Tak, mengimani dulu, faham dulu, baru boleh iman. Faham apa maksudnya tadi, tak ada. Mengakui, menafikan, menyaksikan yang ada tu hanya Allah. Baru sedap kita mengimani, tu manis. Manis bukannya pahit, manis. Kita dah tahu ada tujuan sebenar. Kita ni tak ada. Jadi seluruh hidup kita ni disusun oleh siapa? Nama kita dibagi oleh Allah. Kita tak ada nama sebelum ni. Dan tak ada wujud langsung kita ni. Lalu dibagi wujud, dibagi nama semua. Kita jangan mengaku kita ni ada. Tetap juga Allah Ta'ala yang susun hidup kita. Kita datang ke sini semuanya susunan Allah. Ke depan kita semua di bawah kekuasaan Allah. Dulu-dulu pun sejak di alam roh kita start ada di alam roh sampai sekarang semuanya susunan Allah. Tak ada satu pun kita rasa ada susunan kita. Tapi bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, dia mengimani. Dia pasti yakin tak ada was-was lagi. Tapi iblis, hawa nafsu kita, jangan kau adalah, engkau gini. Dia nak suruh kita murtad. Nak suruh kita keluar pada agama, keluar kita tak usah beriman, murtad. Itu tadi sebenarnya. Itu akuan diri saya cakap tadi. Bila akuan diri datang, mudahlah iblis ni. Berapa banyak yang dah. Iblis tak payah datang. Bila ada keakuan diri, habis hancur kita. Nak pula kita tak belajar pula. Mengaji ni dah tutup pula tu. Banyak dah dapat iblis tutup pengajian-pengajian ni. Iblis suruh buka pusat tapis banyak-banyak. Ni ilmu kenal diri, kenal Allah ni mengarut si Ajis ni. Tak apa, banyak-banyakkan ilmu-ilmu ni. Pusat tapis sana. Kau orang kaya, buat tapis banyak. Bukan saya cakap tak bagus. Tapi ending dia, penghabisan dia, tujuan dia tak mencapai kepada hala tuju, iaitu mengesahkan Allah. Menjadikan manusia-manusia banyak ilmu seperti iblis. Iblis lagi banyak ilmu tapi jahil. Sombong. Ada keakuan diri sombong. Dibiarkan. Kita pun seronok tengok. Wah, orang kaya ni banyak duit buat pusat tapis. Untungnya dia buat masjid. Untung. Gitu. Bukan saya cakap tak bagus. Ini kena faham. Jangan menyalahi dulu. Jangan kita tertipu. Kita ingat tadi kita buat masjid, kita buat tapis Quran banyak tadi. Tu bisikkan daripada siapa tu? Kalau kau buat tu semata-mata kau nak syurga, nak balasan tu, itu daripada siapa tu? Kalau daripada Allah tak begitu. Lintasan khatir Rabbani, dia tidak begitu. Dia akan mengarah mengesahkan Allah. Tak merasa yang aku ni yang buat ke masjid. Tak ada. Jadi dia akan mengalahkan kepada orang yang buat masjid supaya masjid tu solid nak mengesahkan Allah. Pusat tapis ni, keputusan dia bila dah hafiz Quran, pergi mengaji tafsir, pergi mengaji kenal diri, kenal Allah supaya tahu ala tujuan. Bukan berhenti kat hafalan saja. Bukan berhenti kat ilmu saja. Tapi pemilik ilmu tu harus kau kenal. Jangan tersilap. Gitu sebenarnya lah tu aja. Tapi iblis, kuncu-kuncu dia memang dia menahan. Jangan bagi kenal Allah. Kau nak banyak ilmu, bagus kau. Dia api-apikan. Kau memang ahli syurga lah.
engkau ni dah banyak buat masjid ni. Kat Malaysia dia berapa banyak kau buat masjid ni. Sumbangan kau banyak, ibadah kau banyak. Bila sebab kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Kita dilayani berpuluh tahun dengan layan pelayan hawa nafsu kita. Supaya menyembah hawa nafsu. Bila jadi penyembah hawa nafsu, mana kita tak sedar dah. Kita dah mensekutukan Allah dalam beribadah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi banyak berlaku orang-orang yang ahli ilmu, pakar ilmu, semua dah terkena ni. Semua dah terkena ni. Melainkan Allah Ta'ala kata, orang yang arif, yang kenal aku, dia berada dalam bentengku. Kerana dia tahu la ilaha illallahu izni. Jadi saya bukan nak merendahkan siapa-siapa, saya nak minta tolong. Ilmu kau tetap tak beranjak tinggi, kau belajar mana tak rugi. Tapi bila kau biarkan diri kau tak kenal diri, tak kenal Allah, maka engkau yang berada dalam kerugian. Jangan kau menyangka dengan ilmu, dengan amal banyak engkau rasa engkau dapat mendapati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itu adalah kita merasakan tidak ada keakuan diri. Kita benar-benar mengimani dan meyakini dalam kehidupan kita 24 jam sentiasa yang ngurus diri kita adalah Allah SWT. Kita nak bercakap sepatah, kita nafas kita naik turun, kita meyakini dia yang naik turun. Dia nak bawa kita ke mana hari ini, kita tak tahu, dia yang susun hidup kita. Dia nak makan apa hari ini, durian ke apa, semua Allah yang nyusun. Kita kata dah lama dah, kita kata kita itulah masalahnya tadi. Kita menyembah hawa nafsu. Dah lama sangat, dah jadi susah nak keras tadi. Jadi inilah caranya, bila keras caranya adalah la ilaha illallah, pancung, jangan ada keakuan diri. Baru kita akan nampak, ya Allah, aku ni lebih teruk daripada iblis. Sebab akulah yang membuatkan hijab dengan Allah. Supaya aku sentiasa mengaku aku yang ada. Aku sebenarnya lebih buruk, lebih teruk daripada iblis. Sebab aku mengaku aku. Sedangkan Allah menyuruh kita tak ada lain melainkan yang ada hanya aku. Allah menyuruh gitu. Tapi tidak, kita rasa kita ada, Allah pun ada. Mana ada dua, tetap juga kita berada dalam kesyirikan. Mana boleh kita dibagi oleh Allah hidup, kita nak mengaku kita hidup pula. Pelik ni. Kita rasa kita pula yang boleh kontrol ni. Ya Allah, padahal kehendak-kehendak Allah. Berapa lama dah kita dah membatu, orang kata. Kalau keris tu dah lama sangat jadi pamor, keras sangat dah. Keras sangat kita nak buang murtad munafik kita ni. Nak buang tu sampai keras sangat. Masih lagi nak pakai akuan diri lagi. Tapi kata aku beriman, tapi mulut aja. Dalam surah Yasin Allah dah mengatakan, didatangi dua orang Rasul untuk beriman, wahai orang-orang penduduk. Tapi dia olok-olokkan. Allah Ta'ala buat cerita tu gitu. Manusia dia olok. Betul lah aku beriman pada engkau ya Nabi. Betul. Padahal Nabi kata, Allah Ta'ala berpesan pada Nabi, dia ni orang yang penipu. Dia hanya bila disuruh mengucap 2 kalimah syahadat contohnya, dia akan mengatakan, ya kami beriman kepada Allah dan juga engkau ya pesuruh Allah. Padahal itu hanya kata-kata yang disuruh oleh hawa nafsu dan juga iblis. Suruh mengucapkan di hadapan dia, aku telah menyaksikan engkau tu pesuruh Allah. Dan Allah lah Tuhanku. Dan Allah suruh jawab pada orang yang jawab, mari engkau adalah, Allah lebih mengetahui engkau ni adalah orang yang mendusta. Jadi Allah tu tahu orang yang mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah berpuluh tahun tapi dusta. Itulah cerita dalam surah Yasin tu. Ya, cuba baca balik. Baca balik surah Yasin tu, amaliakan. Mana kita lah pendusta-pendusta dalam agama di hadapan Allah. Sebab apa? Kita hanya mengucapkan aku naik saksi, semuanya tak ada, aku tak ada. Tapi kita tak faham, kita rasa ada. Banyak tempat dalam keadaan hidup kita rasa ada. Akulah ada kudrat, aku yang melakukan ibadah.
Sudahlah sampai masanya, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kepada semua para wali-wali Allah yang hadir dalam dia punya talk, Syekh Abdul Qadir Jalani, cukuplah, jangan hentikanlah lagi jangan sampai merasa ada keakuan diri. Sudahlah, cukup. Dia kata gitu. Dia pesan. Sebab itulah punca segala kesalahan. Itu ketua para wali show kata gitu. Jangan lagi nak rasa ada keakuan diri. Sebab kita ni dah diberi pengetahuan di sisi Allah bahawa kita ni memang tak ada pun. Apanya yang ada. Sebelum ni pun dah memang kita nama pun tak ada. Roh pun tak ada. Bila dah ada, kita rasa kita ada. Lepas tu susah. Nanti bila aku dah tak ada, aku ada kat mana? Dah jaya nak ada juga. Tak ada itulah tempat kita yang paling selamat. Faham tak? La ilaha illallah. Itulah kalimah yang Allah nak bagi kita supaya selamat. Duduk dalam jannah. Lebih tinggi daripada jannah, iaitu pemilik jannah. Akulah janji engkau dah duduk dalam bentengku. Bila engkau sebut betul-betul faham, mengimani, baru engkau selamat. Kerana aku yang janji duduk dalam benteng Allah. Sebab apa duduk dalam benteng? Tak ada dah keakuan diri. Itulah nama benteng Allah. Bila dah duduk dalam benteng, Allah jamin keamanan. Aman ni bahagia. Bahagia kita. Kita ni orang yang bahagia. Innal awliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi gini. Dia tak mau. Iblis ni tak mau. Dia tak mau mengesah kita ni, mengesahkan Allah. Dia suruh kita naikkan nama kita. Kau hebat aja, kau gini, kau mengajar ni lah, kau tunjuk ni lah, kau bagus lah. Kau punya talk ni banyak orang faham lah. Macam-macam dia cakap. Tapi kita dah duduk kat jalan dalam aman, kita dah tak rasa kita ni bercakap ni kita. Kita tak rasa dah ilmu kita. Kita tak rasa dah ada hidup kita ni semua jalan cerita Allah. Tak ada pun apa benda kita ni. Kudrat pun tak ada. Jadi dia tak dapatlah nak bisik apa-apa. Dia pun tak ada. Bila kita dah tak ada, nak bisik kat siapa? Cerita tu tadi. Alhamdulillah. Bila kita dah faham tadi. Cerita tadi yang mana menyebutlah kita ni kebanyakan kita. Kesian tengok. Orang tua-tua dah berumur, kita tengok tak tahu lagi apa tu syahadah. Bila kata syahadah, dia tahu sebut dia. Apa makna dia? Ya, kita mengakulah tiada semua, tak ada, yang ada hanya Allah. Tapi dalam kehidupan dia tak mengimani. Sebab dia tak ada jumpa pun untuk guru khusus untuk menerangkan supaya dia ni kenal diri, kenal Allah. Maka dia tu tadi menyebut dengan hawa nafsu. Maka tu Allah mengatakan kazib, penipu. Engkau hanya menyebut nama aku hanya di luaran. Tak masuk di dalam pengenalan. Engkau tak mengimani supaya dapat kau rasakan menyebut tu tadi rasa manis tu aku tadi. Sebab engkau masih ada keakuan diri, maka itu kau tak mengimani kepadaku. Kau hanya menyebut di luaran. Inilah manusia yang berkeadaan rugi. Yang hanya menyebut tetapi dalam hatinya tidak mengimani. Taubatlah kita, kembali kepada Allah benar-benar. Jangan kita buat kerja sia-sia ni lah. Innal insana lafil hus. Manusia ni akan jadi rugi bila tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia rasa macam dia tu betul, padahal dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia ni dipanggil orang yang rugi. Bila Allah kata rugi ni, maknanya tak usah cerita lah buat untung ni. Rugi dari mana pun pergi rugi. Tapi orang yang beruntungnya adalah sentiasa buang keakuan diri dan mengesahkan Allah. Dan sebenarnya kul huwallahu ahad, Allah lah mengesahkan dirinya sendiri. Tak adalah lagi rasa ada keakuan diri. Tak ada, faham? Jangan kata si Haji mengaku Tuhan. Bukan. Tak ada, faham tak? Selagi kau tak faham tak ada tu, kau tak akan faham. Kau akan tetap mengatakan orang ni mengaku Tuhan, ataupun kau katakan orang ni
dia salah ajaran, dia sesat. Tapi kalau kau tahu bahawa kita ni tak ada dan kau buang keakuan diri kau, baru kau akan nampak jalan yang benar. Jalan ni yang dibawa oleh siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Allah Taala telah bagi nikmat. Siapa tu? Para rasul, para nabi, para wali Allah, arifin billah, mereka ni tenang dah. Allah dah bagi nikmat. Apa nikmat tu di sisi Allah? Iaitu mereka dah tak ada kerasa keakuan diri. Terlalu nikmat, tak ada nikmat. Surga pun tak mampu ceritakan. Nikmat yang bila orang dah Allah Ta'ala buangkan keakuan dirinya. Dan orang-orang ini bersungguh-sungguh nak mengenal dirinya. Bila dia dah mengenal dirinya, maka Allah perkenalkan diri Allah kepada mereka, maka binasa tak adalah dia. Selamatlah, amanlah dia. Ini yang kita nak bagi tahu masyarakat kita semua. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan 124,000 Nabi-Nabi semua bawa ni. Wali-wali Allah semua bawa ni. Kenapa sampai kat kita nak lagi ada rasa keakuan diri? Pelik ni. Ni Rasulullah kata akan dianggap asing pada akhir zaman. Cerita-cerita ni. Beruntunglah orang yang dianggap asing. Alhamdulillah. Ya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilimpah kurniakan rahmat Allah kepada kita, yang mana kita dapat mendapat kepahaman dari sisi Allah, hingga kita menjalankan skrip-skrip Allah seperti mana yang Allah Ta'ala telah aturkan sejak azali dan abadi, insya-Allah. Saya rasa cukup sini sekejap untuk kita minta kepada yang sahabat-sahabat kita untuk memberikan lagi pencerahan dan pertukaran kok, insya-Allah. Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. A'udzubillahi samii alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib. Ya ni'mal wakil, ya ni'mal wasir, ya ni'mal nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ketika mana perang Uhud, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas telah mengalami satu kejadian, iaitu pedang yang dia gunakan patah. Pedang yang dia gunakan patah. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah. Dia patah balik ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, pedang aku patah ni. Macam mana nak buat? Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam petik ranting bagi kat Sa'ad Abi Waqqas. Sa'ad Abi Waqqas tak ada tanya-tanya, kenapa bagi ranting ni? Dia tak ada. Dia terus masuk balik dalam medan perang. Ranting tadi bertukar jadi pedang. Ranting tadi bertukar jadi pedang. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni? Menunjukkan kekuatan akidah. Dan pedang ini akhirnya dijual pula ketika mana Rasulullah dah wafat. Mungkin Sa'ad bin Abi Waqqas pun dah wafat. Pedang ni dijual sampai ke harga dia 200 dinar. 200 dinar kali 1000. Kalau sekarang mungkin dah 1000 ataupun 2000. Maknanya lebih kurang 300,000 ringgit. Pedang tu harga dia 300,000 ringgit. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita teguh akidah, kuat iman kita nak berhadapan dengan cabaran umat Islam pada zaman sekarang ini,
Dalam semua masalah, jawapan dia akidah je. Masalah perpecahan umat, akidah. Masalah kita ni diserang dengan sistem Dajjal, apa jawapan dia? Akidah. Masalah kejahilan, jawapan dia apa? Akidah. Masalah tanah-tanah umat Islam ni dirembat oleh orang-orang kafir, jawapan dia apa? Akidah. Dan akidah ni apa? Salah satunya ialah tidak ada keakuan diri. Salah satunya ialah hasilnya ialah apa? Hasilnya ialah mukhlasin. Mukhlasin. Allahumma salli ala Muhammad. Dan semenjak pengetahuan yang singkat inilah yang telah dipinjamkan oleh Allah ini, yang segala-galanya milik Allah ini, sebenarnya hakikatnya semua dari Allah. Seseorang itu mencapai martabat mukhlasin ini, dia logik akalnya, sunatullahnya, dia tidak akan dapat capai martabat mukhlasin, melainkan dengan dia berjumpa ataupun berguru ataupun menghadap dengan orang-orang yang ikhlas, yang mukhlasin juga. Dan frankly speaking, benda ni tak jumpa tuan-tuan di sekolah. Anak-anak sekalian, tak jumpa benda ni kat sekolah. Di universiti, tak jumpa. Kalau dia berlaku pun, pensyarah tu dia belajar, dia mengajar ke universiti. Tapi nak dapatkan mukhlasin ni, kena belajar tambahan dengan dia, kena masuk majlis zikir dia. Ada Masyaikh Al-Azhar yang waliullah, yang buta lagi waliullah. Dia buta, dia waliullah, mengajar tauhid. Banyak manfaat yang dapat daripada dia. Tapi biasanya anak-anak yang jadi waliullah juga apabila dia join majlis zikir dia. Majlis zikir. Kalau muhadarah dia di universiti, tak cukup. Tak tahulah sebab apa. Itu adalah tajribah berdasarkan kepada yang lalu-lalu. Jadi saya kongsikan ni sebab sayang, sebab ambil berat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sidang hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, kena ambil tradisi salafus soleh yang dulu, pergi ziarah wali-wali Allah. Allah dah bagi kaita, Allah bagi mata. Sekali kalau Allah tanya pasal apa tak jumpa wali Allah, pasal apa tak cari, pasal apa tak start kaita, pergi cari wali Allah. Kenapa tak buat benda-benda tu? Kenapa tak buat? Wali Allahnya pun Allah dah sediakan. Kaita pun Allah dah bagi. Masa pun ada. Duit pun ada. Kenapa tak buat? Start kaita. Pergilah merantau cari wali Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang pernah pergi jumpa dengan Pak Sumit, teringatlah dia punya perkataan-perkataan yang fauqul fuq, kata-perkataan yang tinggi melangit, yang menjelaskan perbandingan antara zikir sendiri dengan zikir dengan syekh, antara solat dengan bersuhbah dengan dalam majlis waliullah. Solat tu solat sunat lah. Solat wajib memang mimbabil aula lah, di mana pun berada, seorang-seorang ke apa semua, kena buat lah. Kita cakap ni solat sunat. Di antara solat tahajud dengan duduk dalam majlis awliya Allah. Perbandingan-perbandingan yang mengasyikkan bagi orang yang pernah menghadap dengan Tuan Guru Pak Suhamid. Al-Fatihah. Masih ada lagi Tok Guru wali-wali Allah
Jadi apa kita nak jawab di hadapan Allah? Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Paling malang saya rasa lah, kalau seseorang tu rasa diri dia dah cukup, ataupun diri dia sudah mulia, ataupun diri dia tak layak untuk berguru, ataupun diri dia sudah tidak perlukan guru, sebutkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un kepada diri anda sendiri, diri sendiri. Sebab tradisi ilmu ataupun tradisi akidah ataupun tradisi para waliullah ini, walaupun dia sudah mencapai tahap orang soleh waliullah, dia tetap mencari wali Allah yang lain. Dia tetap ziarah wali-wali Allah yang lain. Termasuklah orang-orang soleh yang telah diberikan anugerah terus jadi tinggi, seperti mendapat rezeki jazbah, mendapat rezeki syatah, mendapat rezeki fana, tanpa melalui jalan pengajian tradisi ilmu anak tangga, pengajian ilmu agama, dia mendapat kefahaman-kefahaman agama. Tetap dia terus mengaji, belajar. Nama dia tanazul. Bagi orang yang melalui anak tangga untuk mengejar, mencapai, menggapai di hadrat Allah, melalui belajar daripada kecil, alik bata, buka kitab itu, buka kitab ni, belajar kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, belajar pula kitab dari satu tangga ke satu tangga, belajar tentang Islam, belajar tentang iman, belajar tentang ihsan, belajar tentang as-sa'ah, sampailah Allah memilih dia untuk menjadi orang yang soleh. Itu nama dia taraqi. Nama dia taraqi. Taraqi dengan tanazul ni mesti berlaku. Yang dah atas kena tanazul, yang di bawah kena taraqi. Kerana apa? Kenapa tak boleh, tak mau tanazul, tak nak taraqi? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh, tak nak? Kerana kita masih hidup. Kerana kita masih hidup. Selagi kita masih hidup, kita ni diberikan modal. Maka tidak untuk kita menggarap rahmat daripada Allah SWT. Sebagaimana kita memerlukan air hujan untuk ternakan kita. Sebagaimana kita bersyukur dengan rerumputan yang naik daripada bumi untuk diragut oleh kambing-kambing, lembu, unta kita. Sebagaimana kita memerlukan beras untuk kita mengambil rahmat Allah, mengecapi nikmat dia. Sebagaimana kita memerlukan kapas untuk dipakaikan buat baju-baju kita. Sebagaimana kita memerlukan seorang isteri untuk menjadi pasangan hidup kita. Sebagaimana kita bahagia dengan hadirnya anak-anak dalam hidup kita. Sebagaimana kita memerlukan rumah untuk berteduh. Sebagaimana kita memerlukan kereta untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Maka dalam tradisi ilmu perlunya taraqi dan tanazul, berjalan seiring serentak. Kalau kita kata tak perlu, saya bimbang. Takut-takut kita terjebak di kalangan orang-orang yang sombong tanpa kita perasan. Kerana sombong itu mempunyai bergaris-garis, berjalur-jalur dan berlapis-lapis. Ada sombong yang kita perasan, ada sombong yang kita tak perasan. Justru sahabat-sahabat saya yang berada di universiti hendaklah keluar mencari ilmu di lorong-lorong dan denai-denai awliya Allah, mengikuti jejak langkah Rasulullah dan para sahabat, berada dalam medan jihad, mengangkat pedang-pedang pena, menulis dalam pelbagai lapangan, berada di atas jalan hak demi memartabatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas muka bumi. Kerana kita bukan saja berpijak atas dasar la ilaha illallah, tetapi kita juga menyarungkan jersey Muhammad Rasulullah. Lainlah kalau kita dah mati. Kalau kita dah mati, memang
telan la ilaha illallah. Cukup. Memang sempurnalah mati dalam keadaan yang husnul khatimah. Namun ketika mana kita hidup ini tidak dapat dipisahkan dengan Muhammad Rasulullah. Jadi seluruh sunnah Allah dan sunnah Rasulullah perlu berjalan serentak. La ilaha illallah sunnah Allah, Muhammad Rasulullah sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak akan terpisah dua ini. Bagaikan tasbih yang tidak terputus talinya. Kita tarik tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengah-tengah lubang tasbih tu ada tali Muhammad Rasulullah yang mengikat seluruh tasbih tu. Tanpa tali itu terputus. Kerana itulah syahadah kita, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tak sempurna kalau kita asyhadu la ilaha illallah tidak ada Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Demikianlah juga kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana kapak memerlukan tangkai yang kayu untuk menebang kayu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Namun, apa yang telah dijelaskan oleh Pak Syekh kita ini adalah satu perkara yang sangat penting. Kerana ia adalah satu benda yang telah dilupakan. Saya ingin menganalogikan apa benda sebenarnya yang Pak Syekh Aziz kita ini sedang jelaskan. Saya analogikan, jika seluruh dunia Islam ini bagaikan batang pensil, hujung pensil itu nak digunakan untuk menulis. Hujung tu digunakan untuk menulis. Jikalau keseluruhan pedangnya itu, dia punya mata yang sikit itulah digunakan untuk menebas musuh-musuh Islam. Jikalau kita adalah kontraktor jalan raya yang nak memecahkan jalan raya, kita punya breaker hujung tu yang dibuat daripada belian tu sangat penting. Kalau tidak, tak pecah jalan. Kalau tidak, tak boleh menulis. Kalau tidak, pedang kita tumpul tak guna, tuan-tuan. Demikianlah itu. Amal kita tak ada guna, ibadah kita tak ada guna, Islam kita tak ada guna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita tak betul-betul menajamkan niat kita, menajamkan kita punya hala tuju kita, iaitu mengesakan Allah dalam setiap masa, dalam setiap saat, dalam setiap ketika, dalam setiap tempat, di mana-mana saja mengesakan Allah. Dan tips yang paling mudah dia untuk mengesakan Allah ni, jangan putus ingat Allah. Jangan putus ingat Allah. Jangan putus ingat Allah. Sentiasa sebut Allah, 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 Allah. Semuanya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam tandas pun nak ingat Allah. Ya, dalam tandas pun ingat Allah. Dia yang bagi izin boleh berak. Dia yang bagi izin boleh kencing. Fikir tentang Allah. Dia yang bagi izin boleh mandi. Dia yang bagi izin. Allahumma salli ala Muhammad. Kita yang pernah sakit ni kita tahulah. Masa Allah tak bagi izin kita mandi, terlantar tak boleh nak bergerak, kita tahu lah macam mana Allah tak bagi izin mandi. Semuanya dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi para awliya, para arifin billah ni kehidupan dia sentiasa dalam keadaan begitu. Sentiasa dalam keadaan mengingati Allah. Semua yang milik dia. Satu hari nanti aku ni akan fana, akan hancur, akan mati, akan menyatu ke alam ahada,
alam barzakh, akan pergi naik ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Janganlah pergi menuju ke bawah. Mudah-mudahan perjalanan terus ke atas sehingga keluar daripada alam yang bernama makhluk, sehingga pergi ke suatu kawasan yang tidak lagi dinamakan makhluk. Allahumma salli ala Muhammad. Yang dinamakan alam ahada. Apa kata kalau kita terus ke situ sekarang ni? Terus ke situ sekarang ni. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Inilah yang disebut zikrul maut. Inilah yang disebut jadidu imanakum tu. Sesungguhnya iman kita ini berkarat sebagaimana karatnya besi. Dan hendaklah kita polish, kata Rasulullah. Salah satu caranya ialah zikrul maut, mengingati mati. Kalau tidak nak mengingati mati, macam mana? Inilah dia paradigma Rasulullah dan para sahabat, yang sentiasa tidak takut kepada kematian, bahkan mencintai mati, bahkan dah rasa diri itu mati, bahkan inilah jalannya. Tak ada diri itu tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang tak ada pun. Maujud ni bukan wujud. Dalam sifat 20, wujud, kidam, baqa. Wujud tu, kita ni tak ada campur tangan langsung dalam wujud, dalam sifat 20 tu. Tak ada langsung. Kita ni maujud. Kita ni adalah maujud. Ingat elok-elok situ. Kita ni lah maujud. Kita bukan wujud, kita maujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itulah dalam perang Uhud, Sayyidina Ali karamallahu wajhah lihat, cari Rasulullah. Rasulullah tak ada. Allah, Rasulullah dah wafat. Dan Sayyidina Ali kata, agaknya Rasulullah Sayyidina Ali berdesis dalam hati dia, agaknya Rasulullah dah wafat ni. Lepas tu Sayyidina Ali kata, mustahil Rasulullah dah wafat. Ini mesti Rasulullah kena angkat ke langit sebagaimana Nabi Isa. Sayyidina Ali kata, alang-alang aku dah kehilangan Rasulullah, aku dah tak nampak Rasulullah, aku pun nak mati syahid. Dia pergi rempuh musuh. Dia pergi rempuh kumpulan-kumpulan orang-orang kafir dalam perang Badar. Rempuh semua pecah. Kelompok-kelompok kafir ni dia tak mati pun, tak mati. Sayyidina Ali tak mati. Hebat kepahlawanan dia. Kemudian ternampaklah Sayyidina Rasulullah. Nak ceritanya di situ, bila kuat iman sebagaimana Sayyidina Ali, kita bukan lari daripada perang, lari daripada hakikat perjuangan. Tapi orang yang kuat akidah, lagi dia masuk, lagi dia. Jadi hebat tak Islam? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Islam akan jadi makin hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya nanti Islam akan menang sebagaimana yang telah dijanjikan. Di saat Islam sangat lemah sekarang ini, dihina, diperkotak-katikkan, paling miskin, paling terbuang, paling kena bunuh, paling kena hina, paling kena zalim di mana-mana pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Islam dijanjikan dengan kemenangan, tapi macam mana caranya? Yang pertamanya inilah dia. Sebelum Malhamah Kubra itu datang, kita tolong Islam ni, tolong agama Allah ni dengan mewar-warkan ni, membunuh keakuan diri ni. Sejenis peperangan yang lebih besar daripada perang Badar. Kenapa? Perang Badar menang, tapi perang melawan keakuan diri ni belum tentu menang. Perang Badar sehari je, tapi perang ini setiap hari, setiap ketika, besok perang lagi, lusa perang lagi, minggu depan perang lagi, sampai
Tak tahu kapan hujungnya. Sebab itu memerangi hawa nafsu ini Rasulullah kata lebih besar daripada perang Badar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perang Badar dah tentu menang, tapi perang melawan hawa nafsu ni belum tentu menang. Kadang menang, kadang kalah. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang 50% aja menang, 50% lagi kalah. Tewas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita teruskan latihan, teruskan perjuangan. Daripada lesen L naik lesen P, daripada lesen P nampak dapat lesen penuh, alhamdulillah. Itu semua rezeki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima rasa ini. Walaupun telah berjaya dikalamkan oleh para arifin billah, namun ada orang yang mendengar talk dah 10 tahun pun tak faham-faham lagi. Bukan mengata orang lain tu, saya sendirilah. Sehingga Allah nak bagi faham tu senang je. Allah datangkan nyamuk, tanpa hancur nyamuk tak nampak. Mana pergi, meresap dalam kulit ke apa, hilang terus. Oh, macam tu. Macam tu rupanya. Kalau Ustaz Aziz pula dia letak dalam semua bola kaca, dia pegang tu dia buang. Tak ada. Macam itu. Itu apa yang Allah bagi faham kepada Ustaz Aziz. Apa yang Allah bagi faham kepada kita masing-masing, rezeki masing-masing. Yang pentingnya mencapai maksud tujuan yang sama, iaitu membuang keakuan diri, la ilaha illallah, dan tidak dilupakan juga Muhammad Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini dapat kita bersama-sama diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak jemu-jemu menceritakan tentang diri Allah Subhanahu wa taala esanya. Alhamdulillah. Itu disebabkan apa? Disebabkan rahmat Allah. Bukan disebabkan ilmu kita yang banyak, tak. Disebabkan panggilan kasih sayang Allah, panggilan rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang sebenarnya. Jadi saya taklah nak memanjangkan perkongsian pada petang ni, pencerahan pada petang ni. Cuma tadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Taala suruh ceritakan ni, yang lebih mudah lagi. Jadi kita ni selama ni kita dah ditutupi oleh serangan-serangan Yahudi sampai sekarang. Saya teringat satu waste ataupun orang panggil apa? Location. Kalau kita nak pergi ke Kuala Perlis ataupun kita nak pergi ke mana, Sabah ke, Tenom ke mana-mana ke, orang Sabah kan, ke mana-mana lah. Kalau orang Seremban dia nak pergi ke mana, ke Temiang, dia akan gunakan Waze. Jadi sama-sama kita nak kongsi supaya menambahkan lagi keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tutup. Seperti Syekh Azim beritahu hari itu, buka Al-Fatihah, buka. Kita gunakan dalam kehidupan harian kita. Maksudnya di sini, Waze tu akan cakap ke kiri. Okey, 500 meter lagi ke kanan. Jadi suara yang dikatakan, jangan pandang suara tu. Pandang suara Allah. Allah Taala okey, menunjuki ke arah kanan, menunjuki ke arah ke kiri. Kita memandang Allah dahulu. Itu sebenarnya. Kalau tak ada suara tu, kita tak tahu petunjuk tu ke mana. Itulah kita nak buka benda tu lah. Selama ni ditutup. Padahal benda tu semua suruhan, semua petunjuk Allah. Tapi Yahudi kata, ini aku, ni Waze ni, biar dia beriman dengan Waze tu nanti ni. Ni. Jadi kita nak mentauhidkan semua dalam keadaan yang macam tu. Ajarlah anak-anak kita. Ajarlah anak-anak kita macam tu. Itu yang bagus. Itu yang untuk kita nak menambahkan lagi keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengimani yang saya tadi, mengimani betul. Bukan sebut la ilaha illallah je, Muhammad Rasulullah, tapi la ilaha illallah tu dia imani, dia dibawa dalam kehidupan harian dia.
suka saya dengar tadi daripada Ustaz Ahmad, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu, maksudnya bila kita dah tak ada, dah mengimani benda-benda tu, Muhammad Rasulullah. Apa maksud Muhammad Rasulullah? Pesuruh. Pesuruh tu apa? Kenderaan yang nak bawa kita kepada mengesahkan Allah. Itulah sifatullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenal baik-baik. Semua ada. Laqad ja'akum rasulun, pesuruh. Muhammad tulah kenderaan yang nak bawa kita kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita kaitkan yang tadi tu. Semua ada kaitan. Ustaz Ahmad, Syekh Aziz, semua yang ada kaitan benda ni untuk membawa kita kepada mengesahkan Allah. Apa dia? Kita ajar anak kita yang seperti tadi lah, ways tu. Jadi siapa yang bawa kenderaan mana yang bawa mengesahkan Allah? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua diri saya, diri kalian semua, diri sahabat-sahabat semua ada dalam dalaman tu. Sirullah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita nak betul-betul kenal, yang sebenar-benar kenal, yang mana kita ialah bila ditutupi, kita kena sedar bahawa ungkapan-ungkapan daripada Arif Billah, Mursyid Arif Billah membimbing rohani kita ni supaya jangan lupakan Allah. Kita nak bawa kepada nombor satu Allah. Itu dia. Selama ni dia Allah tu dia letak nombor 7, nombor 8. Ni sekarang kita nak bawa kembali kepada Allah, kita nak bawa. Siapa dia yang apakah perjalanan dia? Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Dialah. Kalau kita betul kenal Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Bukan tak boleh kenal, semua boleh kenal. Kalau kita dapat kenal, untung kita tahu perjalanan tu. Kita difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sahabat-sahabat saya daripada 2021 lagi, dia dengar benda ni, dengan tak pernah jemu dia dengar benda ni. Alhamdulillah sekarang ni dah difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sisinya juga. Bukan daripada saya. Saya hanya share je. Saya rakam, saya share je. Dan saya bawa apalah yang maksudnya yang banyak saya punya kesalahan. Kita nampak kesalahan kita memang banyak. Bila kita buka benda ni, memang akan nampak kesalahan. Ya Allah, aku ni macam ni. Ya Allah, aku ni macam ni. Ya Allah, aku ni. Jadi saya lah menelisik dalam diri saya. Dan saya cerita ni untuk sama-sama kongsi. Kalau yang sahabat-sahabat dengar, dia boleh bawa dari dalam kehidupan harian dia, alhamdulillah. Itu saya seronok lah. Itu sama-sama share, kongsi. Macam saya cakap sebelum ni, kita ada harum manis hari ni. Silakan makan. Sebab kita dapat rasa keasyikan dengan Allah SWT. Seperti mana dia asyik pada diri dia. Itu yang sedapnya tu. InsyaAllah saya rasa cukup setakat petang ni. Bertemu kita lagi insyaAllah di episod akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dijemput Allah lagi sekali pada hari ini untuk menghadiri talk yang memang saya tunggu-tunggu setiap hari. Jadi di sini kami sentiasa diperingatkan dan kami berbincang. Tak ada lain tujuan kami berbincang hanyalah untuk mengisahkan dia. Kalau bagi saya, untuk saya lebih memahami kalimah la ilaha illallah. Sebab kalau dulu kalimah la ilaha illallah tu hanya untuk berzikir. Tapi bila dah belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, kalimah la ilaha illallah tu dah menjadi satu kesedapan untuk berbincang tentang dia. Semakin hari dibincang, semakin diberi kefahaman oleh Allah tentang dirinya. Semakin Allah nak memperkenalkan dirinya. Jadi bila disebut kalimah la ilaha illallah, la adalah pakaian kita, iaitu kita tidak sama sekali boleh menyamakan pakaian kita dengan pakaian Allah. Pakaian kita adalah kita menafikan diri kita. Kita fanakkan diri kita, kita leburkan diri kita. Jadi saya dulu bukan main susah nak meleburkan diri, nak fanakkan diri. Saya kata macam mana nak leburkan diri, padahal saya ni ada. Puas mencuba kaedah, puas saya buat amali yang dibimbing oleh ahli keluarga di sini. Jadi di antara yang kaedah yang saya buat ialah saya teringat perkataan guru pembimbing rohani. Dia kata kita gulung kembali, iaitu kita reverse balik. Kita reverse balik asal usul kita. Jadi asal usul kita, kalau macam saya,
kita ada dua tubuh, iaitu satu jasmani dan satu rohani. Jadi tubuh jasmani itu asal daripada mana? Jadi saya berasal daripada benih daripada arwah ayah. Arwah ayah daripada arwah atuk. Arwah atuk daripada arwah Tok Nyang. Arwah Tok Nyang kemudian dia naik dan akhirnya sampai ke Nabi Adam. Jadi bila sampai Nabi Adam, kalau saya dulu sampai situ saya jam. Saya kata tak ada sambungan, sampai situ je lah. Itu adalah Tok Nyang kita. Sampai situ. Jadi rupanya ada sambungan lagi bila kita belajar di ilmu kenal diri, kenal Allah. Jadi Allah dia kanzan makhfi, tersembunyi. Jadi dia nak diri dia dikenali. Jadi bila dia nak diri dikenali, itu yang dia ciptakan Nur Muhammad ataupun Ibu Roh. Kemudian Ibu Roh ni tak nyata, jadi dinyatakan dia ciptakan Adam. Jadi Allah pun hembus roh ke dalam Nabi Adam. Jadi bila dihembus roh ke dalam Nabi Adam pun menyebut Alhamdulillah. Jadi masa tu Adam sedar, Adam sedar, perkataan sedar tu. Jadi Adam sedar bahawa dia melihat dengan penglihatan Allah, bukan penglihatan dia. Dan dia sedar bahawa diri dia bila bercakap menggunakan sifat perkataan Allah. Bila dia mendengar dengan sifat pendengar Allah. Jadi di situ baru saya ada kefahaman bagaimana saya nak cuba melenyapkan diri saya. Jadi saya sentiasa ingatkan diri saya yang di dalam tu adalah yang penting. Yang di dalam itulah yang menghidup ataupun yang dalam tu yang hidup. Bila yang dalam tu hidup, maka barulah tubuh zahir tu berfungsi. Ya, jadi bermakna bila yang dalam tu hidup, bermakna barulah mata tu boleh berfungsi. Jadi berfungsi tu maksudnya saya melihat dengan penglihatan Allah. Di situ ada penglihatan Allah, di situ ada pendengar Allah, di situ ada kalam Allah, di situ ada kudrat Allah, ada iradat Allah, ada ilmu Allah. Ya. Jadi kalau tidak ada yang di dalam, tidak ada batin, maka tidak adalah jasmani kita. Jadi alhamdulillah dengan beberapa kaedah yang ditunjukkan oleh guru pembimbing, termasuklah yang tadi disebut oleh Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif, bagaimana nak memfanakkan diri, pun saya ada cuba. Jadi di antara kaedahnya adalah memasukkan semua sekalian alam di dalam satu balang kaca dan kita lemparkan dia. Bermakna hanya Allah sahaja yang ada. Pun saya gunakan kaedah tu. Jadi alhamdulillah setelah berkali-kali mengamaliahkan dalam diri saya, ya, saya cuba dengan kata apa? Allah yang memberi izin saya untuk faham diri dia. Dia yang nak memperkenalkan diri dia kepada saya. Jadi itulah perkongsian saya. Syukur alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tak lain tak bukan beradanya kita di sini untuk tujuan hala tuju kita adalah hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar kita menafikan keakuan diri kita, hanya menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Jadi ada sedikit perkongsian yang mana apabila dikatakan di setiap kehidupan kita adalah pelajaran, yang mana nak menyatakan bahawasanya tadi Allah SWT menegur bahawasanya akidah dalam diri kita ni, diri saya lah terkeluar sikit, tidak mengingati Allah. Jadi Allah SWT tegur melalui orang lain. Jadi saya ada kucing mati,
dan saya nak pinjam cangkul kat jiran. Jadi saya minta cangkul, saya cakap nak tanam kucing mati tu. Jadi sebelum saya nampak kucing tu, saya nampak seperti saya berfikir macam-macam. Saya kata, kenapa kucing ni mati Sedangkan sepatutnya saya perlu yang mengutamakan yang ini adalah yang dikatakan ketentuan Allah. Jadi di situ saya mula tidak nampak. Jadi ditegur oleh Allah SWT melalui orang lain. Jadi jiran acik tu dia kata, tak apa, dah sampai masa dia kan. Jadi saya di situ saya merasakan, ya Allah, kenapa aku daripada awal-awal aku tak menyatakan ini daripada Engkau ya Allah, ini ketentuan Engkau ya Allah. Jadi di situ kita yang mana dikatakan seperti mana tajuk kita hari ini, akidah kita yang benar-benar yang dikatakan akidah kita banyak terpesong, yang mana daripada kita akidah terpesong akibat keakuan diri kita yang terlampau meninggi, menebal, yang menyebabkan kita benar-benar tidak menampakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita menampakkan adalah yang mana dikatakan kita mempertuhankan keakuan diri kita, hawa nafsu keakuan diri kita. Jadi di situ hendaklah kita sentiasa yang mana nak menyatakan dalam diri saya juga untuk benar-benar kita menghalusi benar-benar yang dikatakan apa itu hawa nafsu, apa itu keakuan diri kita. Jadi itulah yang kita hendaklah benar-benar meletakkan dalam diri kita sepanjang masa di setiap perbuatan kita, apa jua kita melakukan, hendaklah kita benar-benar menghalusi benar-benar. Yang mana semua pergerakan kita, perbuatan kita semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat, saudara-saudari kita, Ustaz Ahmad Auza'i Al-Masri, Syekh Latif, Puan Sadiah, dan juga anak muda iaitu Arif. Semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan-lintasan yang daripada Allah SWT. Bila kita duduk di luar sekalian alam, kita akan nampak semua tu cerita-cerita Allah. Maka kita tidak ada lagi menampakkan. Itu yang keputusan segala apa pun cerita-cerita ilmu-ilmu, kesudahannya mengalirkan kepada semuanya kepada Allah SWT. Maka itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dia berkata kepada salik-salik di kalangan para wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan dia menggelarkan anak muridnya itu Al-Muhammadi. Al-Muhammadi. Mudah-mudahan kita juga disebut Al-Muhammadi. Seperti mana Syekh Abdul Qadir Jalani memanggil salik-salik pelajar-pelajar dia, para wali Allah itu Al-Muhammadi. Kerana apa Al-Muhammadi? Kerana dia nampak itu semua cerita-cerita lah Muhammad. Muhammad itu sifatullah kan. Semua cerita-cerita Allah. Dia nampak anak-anak murid dia semua cerita-cerita Allah. Gitu. Jadi pandangan dia gitu. Dia kata dia pesan ke Al-Muhammadi, pula apa salik-salik pelajar-pelajar aku, santri-santri semua, tolong camkan baik-baik dia. Dia kata camkan baik-baik, saya ada kata. Camkan baik-baik. Apa yang kalian buat, solat, kalian buat puasa, kalian buat sedekah, kalian buat haji, kalian buat apa umrah, kalian bersedekah, kalian buat apa pun ibadah, kalian camkan baik-baik. Jangan sampai ada mengatakan kalian yang melakukan. Itu tadi. Kalau masih lagi kalian nak merasa ada mengaku kalian yang melakukannya, maka itulah satu malapetaka yang besar. Begitu pesanan dia tu masuk ke dalam salik-salik pelajar-pelajar Muhammadi. Sebab dia dah latih. Maknanya dia dah latih pelajar-pelajar dia tu untuk supaya memang sentiasa kadang-kadang bertahun-tahun tak ada rasa keakuan diri.
Dia bertahan lama diajarkan tadi. Itulah kita duduk mengaji ni supaya dapat lagi bertahan. Kalau kita tak duduk mengaji ni, kita keluar ibaratnya daripada penggembala yang sedang mengembala. Jadi kita salah satu penggembala tu, kita lari daripada penggembala yang mengembalakan kita, maka Al-Muhammadi tadi kita lari. Maknanya kita tak akan dapat jalan yang selamat. Maka tu kita kena selalu duduk bersama-sama dengan orang yang mengesakan Allah. Maka tu Nabi Allah Ta'ala menyuruh Nabi SAW, kita ni sama-sama menombor satukan Allah. Maknanya Nabi pun sendiri dan kita semua ajakkan kita semua, kalau nak sama-sama, iaitu Allah Ta'ala kata sama-sama menombor satukan Allah, ilahun wahid. Jadi ni alhamdulillah, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu banyak lagi kepahaman-kepahaman yang Allah bagi pada kita supaya kita tak jemu-jemu mengimani. Manis ni, mengimani itu manisnya. Ya, setelah manis, setelah nikmat yang Allah bagi di sisi Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Dapat kita nikmat di sisi Allah, kita sampaikan supaya orang lain juga menikmati kemanisan mengesakan Allah, hilang keakuan diri. Itu ya jalan dia. Dan juga daripada apa yang telah Allah bagi nikmat tu tadi, tak mampu kita hitung nikmat dia tu, tak dapat kita nak ucapkan nikmat dia tadi, maka Allah bagi lagi supaya kita terus menerus dapat khalidina fiha la yabghuna anha wala, iaitu mereka tetap Allah Ta'ala tak berganjak daripada makam mengesakan Allah, hilang keakuan diri, tetap di situ Allah bagi. Dan juga Allah bagi kedudukan di mana kita dapat dikurniakan oleh Allah untuk tak berganjak-ganjak, terus menerus dia bagi lagi, tambah lagi. Itu yang mahalnya. Ya. Itu pasal kita ni bukan tak jemu, tapi Allah yang susun hidup kita supaya kita tak jemu-jemu mengesakan dia. Bukan kita ni hebat tak jemu-jemu mengesakan, tapi dia yang memberikan kepada kita supaya kita ni sentiasa tak jemu-jemu mengesakan dirinya, seperti mana dia daimun, dia tak pernah rasa jemu untuk dia sentiasa mengesakan dirinya sendiri. InsyaAllah. Sekian. Terima kasih banyak perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan, ada rasa keakuan diri. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Nabi.